Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada penonton-penonton FB Live Fakulti Syariah dan Undang-Undang Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis ke program Bual Bicara Siri ke-8 Anjuran Studio Klinik Runding Cara Syariah dan Undang-Undang KRC Studio dengan kerjasama daripada Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PJSM. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada semua. Baiklah, para penonton boleh berkongsi live ini di Facebook masing-masing dan grup WhatsApp masing-masing kerana mungkin ramai lagi dekat luar sana yang akan atau memerlukan info-info yang kita akan bincangkan pada petang ini. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan boleh like dan follow Facebook Fakulti Syariah Undang-Undang Quiz kerana selepas ini kita akan adakan banyak lagi program-program bual bicara seperti ini yang akan mengupas lebih banyak isu-isu kekeluargaan, isu-isu semasa dan guaman syar'i. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta, maka marilah mengenali moderator kita pada petang ini iaitu saya, diberi nama Ayu Sofia Arina binti Al-Sikri, merupakan pelajar semester 6 Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, merangkap Setiausaha Klinik Runding Cara KRC dan juga merangkap sebagai moderator anda pada petang ini. Baiklah, kita akan memperkenalkan panel kita pada petang ini iaitu Tuan Ahmad Termizi Abdullah yang merupakan Peguam Syar'i, juga Direktor Disolusi Pewarisan Sendirian Berhad. Untuk pengetahuan semua, beliau pernah menjadi pensyarah di Stanford College Petaling Jaya pada tahun 2001 hingga 2004 dan juga merupakan rakan kongsi di Termizi dan Co sehingga kini. Beliau juga mempunyai latar belakang pendidikan iaitu Sarjana Muda Undang-Undang di UIA, Master of Comparative Law di UIA dan Diploma Syariah Undang-Undang dan Amalan Undang-Undang di SLP di UIA. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Baiklah, sebelum saya terlupa, para penonton sekalian, jika anda mempunyai sebarang soalan, bolehlah ajukan di ruangan komen live di bawah dan insyaAllah di hujung program ini kita akan paparkan untuk Tuan jawab sebentar lagi di hujung soalan. Baiklah, kita pergi kepada tajuk kita pada petang ini iaitu tajuk kita ni orang kata tak lekang di panas, tak lapuk di hujan yang memang sering dikatakan iaitu hibah titik bertindih hak isteri atau hak keluarga yang mana kalau ikutkan tajuk kita pada hari ini merupakan satu tajuk yang pernah menjadi isu 2 tahun yang lalu yang mana isu balu abang iaitu Nur Hidayah V. Ali Putih iaitu adik kandung arwah abang itu sendiri. Isu Nur Hidayah ini yang mengambil sejumlah wang RM10,000 bersama beberapa utas jam tangan arwah puncanya daripada situ dan Ali Putih tersebut bertindak membantah tindakan tersebut dengan mengatakan harta RM1 juga perlu difaraidkan. Bila kita lihat isu begini ya tuan, isu utama yang saya dapat lihat sebenarnya ramai yang tak faham akan konsep harta pusaka sehingga kadang berlaku perbalahan yang saya bagi contoh lah macam isu tadi balu abam dan juga Ali Putih dan kadang ada yang hingga beberapa pihak yang tak berpuas hati apabila hasil-hasil harta itu telah diagihkan. Jadi antara jalan penyelesaian lain yang kita dapat tengok dalam pembahagian harta ini adalah dengan cara hibah. Jadi hari ini, petang ini kita akan sama-sama mengupas bersama panel kita Tuan Ahmad Termizi Abdullah dan lihat sejauh mana pentingnya dan keberkesanan hibah ini. Jadi Tuan, kita pergi kepada soalan yang pertama Tuan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hibah dan rukun hibah tersebut? Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada moderator Cik Sofia dan terima kasih kepada pihak Fakulti Syariah dan Undang-Undang kerana menjemput saya berkongsi pada petang ini. Perbincangan kita pada petang ini adalah berkaitan dengan hibah. Sekarang ni ramai yang bercakap tentang hibah, jadi kita tak pasti sama ada masyarakat di luar sana
betul-betul memahami apa itu hibah. Kita bimbang dia sebut sahaja hibah tapi sebenarnya dia keliru dengan instrumen perancangan pewaris lah. Selain daripada hibah, kita ada wasiat, kita ada wakaf dan sebagainya. So hari ini hibah itu adalah suatu pemberian daripada seseorang kepada seorang yang lain terhadap hartanya semasa dia hidup dan apa-apa balasan. Itulah lebih kurang dia punya komponen ataupun elemen yang kita perlu faham apabila kita berkata tentang hibah. Yang pertamanya, perkara yang penting ialah hibah ini adalah pemberian semasa hidup. Ini yang perlu difahami mula-mula. Kalaulah kita berhajat untuk memberi harta itu kepada seseorang selepas meninggal dunia, kesannya selepas meninggal dunia, maka itu adalah wasiat. Wasiat ni lebih lama lah. Maknanya sebelum daripada ini ramai yang bercakap tentang wasiat. Cuma lately ni orang bercakap tentang hibah kerana beberapa perkara yang ada pada wasiat itu mungkin tidak pemberian semasa hidup. Yang pertamanya kena faham tentang pemberian semasa hidup, dan yang keduanya hibah ni dia tidak ada apa-apa balasan. Tidak ada apa-apa balasan ni maknanya tidak ada apa-apa consideration, tidak ada apa-apa iwak, tidak ada apa-apa balasan material yang diberi oleh penerima hibah. Penerima hibah dia tak buat ataupun dia tak bagi apa-apa kepada pemberi hibah, tapi pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah. Selalunya orang sebut hibah ni macam hadiah. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia ada perbezaan antara hibah dengan hadiah. Sebab hadiah ni kadang-kadang kerana kita menghargai ataupun kita menghormati seseorang. Tapi hibah ni lebih kepada pemberian yang bersifat kasih sayang. Kerana balasan kasih sayang daripada penerima hibah tu, maknanya penerima hibah kasih sayang kepada pemberi hibah pun atas rasa kasih sayang, dia menghibahkan, dia menghadiahkan hartanya kepada penerima. Balasan yang berbentuk material dan tidak ada balasan yang berupa syarat. Maknanya pemberi hibah tidak meletakkan apa-apa syarat, dia hanya nak bagi kepada penerima hibah atas dasar kasih sayang dan atas dasar perhubungan antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Contoh yang clear di dalam program hari ini saya nampak contohnya hibah daripada suami kepada isteri lah. Contohnya hibah suami kepada isteri. Dan perlu diingat benda ni perlu dibuat semasa hidup. Hibah ini perlu dibuat semasa hidup walaupun ada beberapa praktikal di sana tu yang kita nampak seolah-olah hibah itu berlaku selepas mati, seolah-olah lah. Contohnya macam kita kata hibah takaful lah. Saya ingat antara yang mempopularkan hibah ni adalah ejen-ejen takaful. Takaful itu pun satu hal juga. Takaful bukanlah barang jual beli. Kita bukannya menjual takaful. Dia adalah suatu perjanjian di antara peserta takaful tentang musibah yang berlaku menyebabkan sesama peserta ini bersetuju untuk digunakan duit di dalam tabungan bersama itu diberikan kepada peserta yang menerima musibah. So dia adalah di dalam takaful itu dia ada salah satu aspeknya ialah hibah, pemberian hak manfaat takaful tadi dihibahkan kepada isteri contohnya, maka hibah itu berlaku semasa hidup, iaitu hak manfaat takaful itu sudah pun dihibahkan kepada isteri semasa isteri itu hidup. Cumanya manfaat dia dapat tu selepas mati bukan bermaksud hibah selepas mati. Manfaat itu tak tentu dapat ke tak dapat dalam bentuk yang dijanjikan, sebab kalau tak ada musibah tak dapatlah. Itu adalah perkara lain. Yang dihibahkan adalah hak manfaat takaful. Satu lagi hibah, kita kena lihat, jika kita lihat kepada rukun-rukun hibah.
apa yang kita perlu faham kenapa dan perbezaan yang ketara di antara rukun-rukun hibah dengan perkara yang lain. Contohnya ialah di perkara ijab kabul. Ialah bila kita kata hibah, kita kena ada pemberi hibah, kita ada penerima hibah, kita ada barang yang dihibahkan, dan yang membezakan di antara hibah dengan wasiat ini yang utamanya ialah tentang akad ataupun ijab kabul. Kerana di dalam wasiat kita tidak ada kabul. Kabul berlaku selepas kematian. Maknanya di dalam wasiat, sebab kita memberikan barangan itu, seorang itu membahagikan barangan itu kepada penerima wasiat selepas pemberi wasiat meninggal dunia, maka dia boleh kata saya nak bagi rumah saya ini kepada isteri saya selepas saya itu boleh dibuat sebab ia wasiat. Sebab wasiat hanya memerlukan kepada ijab daripada pewasiat. Kita boleh sembunyikan wasiat tersebut daripada penerima wasiat sebab kita tak nak penerima wasiat tahu. Kita hanya nak dia tahu selepas kita meninggal. So kita buatlah wasiat di mana-mana tempat majlis agama Islam negeri ke ataupun dengan syarikat-syarikat amanah ke. So kita boleh berwasiat begitu kerana efek pemberian itu adalah selepas pewasiat meninggal dunia, tetapi berlainan dengan hibah. Kita tak boleh nak kata saya nak bagi rumah ni kepada isteri saya tak nak isteri saya tahu. Itu tidak boleh sebab di dalam hibah dia adanya ijab kabul. So ijab kabul itu perlu berlaku pada masa hidup tu dan hibah itu tidak sah sekiranya tidak ada ijab dan kabul. Ini adalah rukun hibah yang penting yang membezakan dengan instrumen yang lain. Dia tahu bahawasanya pemberi hibah ini menghibahkan harta itu kepada dia. So kita tak boleh buat hibah senyap-senyap. Hibah tapi tak nak penerima hibah tahu. Itu adalah tidak menepati dan tidak cukup lah dia punya rukun hibah. So hibah perlu difaham, dia adalah pemberian semasa hidup tanpa apa-apa balasan dan dia perlu cukup rukun dan syarat hibah. Antara rukun terpenting adanya ijab kabul dan sebenarnya dia ada lagi syarat-syarat lain yang mungkin saya akan explain selepas ini adalah tentang penerimaan harta hibah dan kebebasan penerima hibah untuk melakukan transaksi atas harta hibah. Saya ingat itu dulu untuk umum sebagai definisi apa yang perlu difahami dan perkara penting dalam rukun hibah. Cik Sofia. Okey, alhamdulillah saya faham. Maknanya lebih kurang macam hibah ni macam hadiah lah macam Tuan kata tadi kan. Kalau hadiah, kalau kita nak bagi dekat orang, mestilah ada orang yang nak beri dan orang yang nak menerima hadiah. Dan hadiah apa yang kita nak bagi berserta dengan akad lah kalau senang katanya lah. Orang kata lagi mudah menggunakan katanya tu. Jadi Tuan, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sebenarnya siapa yang layak menerima hibah dan apakah ciri-ciri harta yang boleh dihibahkan? Silakan Tuan. Itulah. Hibah ini dia tidak ada apa-apa limit. Yang pertamanya dari sudut siapa yang layak menerima hibah ini, dia sesiapa sahaja layak menerima hibah. Inilah yang menyebabkan hibah ni dia makin glamour. Sebab apabila kita bercakap tentang wasiat ini sebenarnya hanya layak kepada bukan waris. Asalnya wasiat adalah kepada bukan waris. La wasiyata li waris. Kalaulah wasiat kepada waris, maka dia hendaklah mendapat keizinan daripada waris yang lain selepas pewasiat meninggal. Dan jadi menyebabkan dokumen wasiat dilihat ada dia punya dia punya hak dia. Tapi hibah ini dia ada siapa. Maknanya siapa sahaja boleh menerima hibah sebab in favor dia. Jadi kita boleh hibahkan kepada waris, kita boleh hibahkan kepada bukan waris, kita boleh hibahkan kepada anak angkat, kita boleh hibahkan kepada pakcik, makcik, cucu dan sebagainya. Kita juga boleh hibahkan kepada kawan-kawan dan kita boleh hibahkan kepada contohnya ibu bapa yang bukan Muslim, kerana anak-anak dia yang masuk Islam, dia boleh hibahkan kepada mak ayah dia yang bukan Islam dan sebagainya. Dia tidak ada limit, dia tidak ada mana sesiapa sahaja layak untuk menerima hibah.
Cumanya dia jadi beberapa perkara teknikal. Contohnya kalau penerima hibah itu tidak berkelayakan. Tidak berkelayakan ni dia termasuk dalam sufaha ataupun mahjur alaihi. Mereka yang tidak ada keahlian untuk menerima ataupun untuk mentadbir harta. Contohnya bagi kanak-kanak ataupun bagi mereka yang kita panggil OKU mental. Mereka yang menghadapi masalah mereka itu tidak mampu untuk menguruskan harta dan tidak mampu untuk menguruskan diri. So dalam kes ini perlu dilantik dulu pemegang amanah kepada mereka yang tidak berkelayakan ini mengikut peruntukan undang-undang lah. Dia ada banyaklah peruntukan undang. Yang paling mudahnya kadang-kadang kita melantik amanah raya sebagai pemegang amanah. Kadang-kadang kita boleh melantik ibu bapa tu sebagai, selalunya dipanggil wali mal. Ini yang paling kuat ni ialah bapa lah. Bapa yang paling kuat untuk menjaga harta contohnya kanak-kanak yang belum cukup umur. Dia ada banyak peruntukan undang-undang tentang penjaga item. Ada juga yang macam documental tu dia pula ada di dalam Akta Kesihatan Mental 2001, contohnya Seksyen 58 dan 59 membenarkan pula pelantikan jawatan kuasa untuk orang dan estate. Kadang-kadang boleh digunakan seksyen tersebut, dibuat permohonan di mahkamah supaya mereka, contohnya golongan autism yang inilah, kalau disahkan oleh doktor sebagai menghadapi masalah mental, ataupun kadang-kadang masalah mental ni banyak juga, PKP pun ada juga masalah mental sebab ketiadaan pekerjaan dan sebagainya. Ada pernah saya handle kes tu, dia menghadapi masalah mental selepas bercerai dengan suami. Dah ada pekerjaan, dah ada rumah, dah ada anak pun, tetapi kerana tekanan hidup dia tu menyebabkan dia tidak boleh kontrol dan akhirnya dia tidak boleh menguruskan diri dia sendiri, macam-macam. So ada juga dia layak untuk menerima hibah jika dihibahkan kepada dia, sebab hibah ini dia tidak ada hak kepada siapa dihibahkan. Cuma dalam keadaan yang sebegitu, contohnya perlulah dilantik pemegang harta, dan dalam keadaan dokumenter tadi contohnya adalah pelantikan jawatan kuasa untuk orang dan estate. Itu mengenai penerima hibah. Mengenai harta yang dihibahkan, yang berlaku di sekitar yang saya tengok, apabila dia nak bagi hibah, kadang-kadang dia sebenarnya lain harta, lain dokumen. Contohnya kadang-kadang kita tak boleh sekalikan antara hibah rumah dengan hibah wang simpanan. Kadang-kadang tak boleh sebab dia different nature tu. Itu yang kena belajar lebih detail tentang dokumentasi hibah dan untuk memahami transaksi hibah tu. Kadang-kadang pihak yang sama tetapi melibatkan kadang-kadang harta, tetapi harta tu contohnya tanah felda. Dia tidak boleh disamakan dengan tanah yang biasa, kerana felda kita perlu minta izin daripada felda terlebih dahulu. Itu harta-harta hibah dalam dunia moden di Malaysia hari ni yang kita perlu faham dia punya dia punya nature harta tu, harta yang masih lagi dalam gadaian, macam mana nak dihibahkan dan sebagainya. Nyatakan dalam slide itu, maknanya harta yang nak dihibahkan adalah harta yang halal lah. Harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. Kita tidak boleh menghibahkan bangkai, tidak boleh menghibahkan arak, tidak boleh menghibahkan khinzir. Itu tidak ada nilai di sisi syarak. Milikan penuh pemberi hibah. Harta yang nak dihibahkan ni adalah harta yang menjadi milik penuh pemberi hibah. Di sinilah timbul isu tentang tanah ataupun rumah yang masih lagi digadaikan kepada bank. Yang mana kalau ikut mazhab Syafi'i, pemilikan itu bukan lagi pemilikan penuh, iaitu milkun nakis, sebab dia masih lagi digadaikan kepada bank. Tapi itu ia menjadi satu perbahasan yang lebih panjang lah, sebab dia melibatkan perbezaan pandangan di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, yang saya tak perlu detailkan untuk hari ni. Cumanya milikan penuh itu dia sangat penting, sebab itulah
bukan milikan penuh walaupun nama dalam geran tanah nama tuan tanah tu, sebab dia masih lagi ada kepentingan Felda yang perlu mendapat izin. Sebab itulah dia perlu mendapat izin Felda kalau nak menghibahkan tanah Felda contohnya. Sebab isu dia isu milikan penuh. Kadang-kadang si ibu, si isteri dia menghibahkan tanah sekian-sekian kepada anaknya. Walhal geran tanah tersebut nama suami. Itu pun ada juga isu. Jadi anak dah bina rumah kat situ sebab mak yang benarkan. Walhal dalam geran tanah adalah milik suami. So apabila meninggal, maka anak-anak yang lain akan kontes hibah ini sebagai tidak sah sebab bukan ayah yang bagi. Jadi mak pula kata ini adalah atas pencarian dia. So benda-benda macam tu kadang-kadang dia perlu diberi perhatian tentang milikan penuh tadi. Kalaulah ibu claim atau isteri claim itu adalah atas pencarian dia, maka perlu didetermine dulu, perlu disahkan manakah bahagian isteri sebagai milik pencarian dia dengan bahawasanya itu milik dia, barulah dia boleh hibahkan pula kepada anak dia contohnya. Kalau tidak dia akan jadi hibah tanpa izin pemilik tu, iaitu si suami. Walaupun dia masih hidup tak ada masalah lah sebab anak yang sama, tapi bila meninggal dia jadi masalah kepada anak-anak lain yang dia akan pertikaikan. Isu-isu itu wujud. Sebab itulah milikan penuh itu dia penting di dalam hibah ini. Boleh diserah milik. Boleh diserah milik maknanya kita tidak boleh menghibahkan sesuatu. Contohnya saya hibahkan burung yang berterbangan di langit. Macam itulah dia dibahaskan dalam kitab-kitab itu, memang tidak boleh lah. Benar-benar wujud semasa akad. Kita tidak boleh menghibahkan sesuatu yang belum ada. Saya pelihara lembu. So saya hibahkan anak lembu ini kepada awak. Sedangkan lembu tu baru tengah mengandung. Jadi itu tidak boleh sebab suatu akad hibah itu lembu tersebut belum ni kepada kawan saya, kepada awak lah contohnya. Tapi durian tu tak berbuah pun lagi. Jadi dia sudah menghibahkan sesuatu yang akan datang, dan ini tidak dibenarkan oleh ulama lah sebab pada masa ijab kabul itu perlu wujud harta tu betul-betul wujud, barulah kita boleh hibahkan. Tengok-tengok durian tu harga mahal, tak jadilah nak hibah. Jadi dia tak boleh sebelum benda tu wujud, kita tidak boleh hibah. Dia ada perbahasan dari sudut mazhab Maliki tentang saham, keuntungan saham itu pun belum wujud, tapi mazhab Maliki membenarkan atas beberapa pengecualian lah, tapi itu perbincangan yang lebih detail lah. So harta wujud secara berasingan dan boleh dipisahkan. Contohnya kalau kita kata saya hibahkan bulu biri-biri ini kepada awak, tapi biri-biri itu milik saya. So benda-benda macam tu kadang-kadang hibah itu tidak sah kerana sekiranya dipisahkan bulu daripada biri-biri yang hidup itu akan memudarat. Kalau biri-biri itu meninggal ke apa semua lain. So kalau benda tak boleh dipisahkan, dia tidak boleh dihibahkan. Hibah ni kena harta tu wujud secara berasingan dan dia boleh dipisahkan. Ini antara syarat-syarat harta hibah. Cuma dalam dunia moden kita hari ini, kita lihat antara yang selalu berlaku di sekeliling kita. Contohnya tadilah dia ibu menghibahkan harta milik suami tanpa ada pengesahan atas pencarian ataupun menghibahkan sesuatu harta yang belum lagi kita kata milik yang sempurna tadi. Milik yang sempurna, menghibahkan contohnya menghibahkan duit EPF dalam keadaan belum lagi boleh dikeluarkan. Dia tak ada kapasiti untuk keluarkan duit EPF, dia nak hibahkan. Itu pun tidak boleh sebenarnya sebab belum lagi milik utama. Sebab dia nak keluarkan untuk diri dia pun tak boleh, macam ni dia nak hibahkan kepada orang lain kecuali dia boleh keluarkan. Kalau dia boleh dikeluarkan ada, karena itu dibolehkan sebab dia boleh keluar sebenarnya. Dia lambat-lambat keluar. Itu ada yang membolehkan. Jadi kita nak tengok milk utam tadi, adakah penguasaan dia terhadap harta dia. Itu kadang-kadang elemen-elemen yang terlepas pandang. So syarat harta yang boleh dihibahkan adalah harta yang milik pemberi hibah secara mutlak, dan ini antara dia punya kriteria barang-barang yang boleh
dihibahkan lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan. Saya pun ada beberapa perkara tadi pun saya baru tahu macam, oh rupanya macam ni. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga Tuan. Adakah waris-waris yang lain berhak menafikan hibah yang diberikan kepada isteri dengan menuntut hak mereka sebagai waris faraid? Silakan Tuan. Itulah ini yang banyak berlaku dalam hibah takaful. Apabila hibah itu sudah pun sempurna, dia sudah dikecualikan sebagai harta pusaka. Harta hibah ini perlu dikecualikan daripada harta pusaka. Apabila seorang itu meninggal dunia, maka kita kena uruskan jenazah dia terlebih dahulu. Kita kena mandikan dia, kita kafankan dia, kita kebumikan dia dan kita solatkan dia. Selalunya perkara ini settle melalui khairat kematian ataupun di-advancekan terlebih dahulu oleh mana-mana waris dan sebagainya lah. Kemudian kita, tahap yang kedua ialah kita asingkan harta hibah. Maknanya kita perlu asingkan mana harta si mati dan mana bukan harta si mati. So harta hibah adalah bukan harta si mati. Harta yang si mati pinjam bukan harta si mati. Kita kena asingkan peringkat kedua. So apabila kita dah dapat harta si mati, barulah daripada harta si mati tadi tu kita bayar hutang. So selepas bayar hutang harta pencarian, kita settlekan urusan harta pencarian. Hutang itu juga termasuk dalam kategori untuk kita bayar dia punya upah haji dan sebagainya lah, zakat ke, fidyah ke, dam ke apa. Kemudian kita tunaikan wasiat dia kalau dia ada wasiat nak apa, ialah dia nak bagi amal jariah kepada masjid ke apa semua, kita settlekan, kemudian barulah dibahagikan harta pusaka. Jadi harta hibah ni di awal-awal lagi dikecualikan daripada harta pusaka. Jadi apabila harta hibah dikecualikan daripada harta pusaka, maka waris-waris yang lain tidak boleh menuntut sesuatu harta yang sudah pun dihibahkan. Kalau harta itu sudah pun dihibahkan oleh isteri, maka waris-waris yang lain tidak boleh menuntut daripada isteri tersebut sebagai harta pusaka lah. Dan ini dia menjadi isu sebab kadang-kadang tidak memahami benda itu sebagai harta hibah. Dia jadi sama ada ini harta pusaka ke ini harta hibah. Jumlah itu agak banyak, ada juga yang macam contohnya macam kita kata hibah takaful tadi, bila dihibahkan kepada isteri 100% manfaat takaful tadi, suami meninggal dunia maka isteri dapat 500,000 ataupun dapat 1 juta. So maknanya si mati ni dia tidak ada harta lain. Contohnya, so ibu dan ayah masih lagi ada, dan kadang-kadang ada juga kes yang menyebabkan ibu dan ayah dia macam kecil hati. Macam kecil hati ataupun tapi sebenarnya dia sudah tidak boleh menuntut lah daripada menantu dia lah, daripada pandanya isteri kepada anak dia yang meninggal tu, kerana itu adalah harta yang sudah dihibahkan oleh suami kepada isteri. So hibah yang sah dan sempurna, dia tidak boleh dicabar dan tidak boleh untuk dituntut sebagai harta pusaka. Cuma kalaulah maknanya langsung seolah-olah macam ibu ayah si mati ni tak dapat harta lain, isteri dapat terlalu banyak. Kadang-kadang benda ni dia perlu kepada, kita kata ihsan lah, mana isteri tu pun dia bagilah token balik. Dia bukannya siapa pun, itu adalah bapa mertua, ibu mertua dia juga. Cuma kadang-kadang diberikan kepada isteri itu atas kapasiti si suami tadi, maknanya secara urufnya isteri dia adalah orang yang paling perlu kepada harta dia. Maknanya selepas dia meninggal, ke isteri lah yang paling berkehendakkan kepada harta tersebut, sebab mak ayah dia mungkin sudah pun ada harta yang lain sebab umur lebih tua daripada si mati itu sendiri, dan isteri dia lah yang akan menanggung anak-anak kecil tu. Selalunya macam itulah, dan secara adatnya selalunya isteri ni juga
yang akan menyelesaikan urusan-urusan hutang arwah dan sebagainya. So, sebab itulah galakkan suami menghibahkan kepada isteri macam tu, menghibahkan kepada isteri dan anak-anak. Dan apabila berlakunya hibah tersebut, contohnya ada anak perempuan tak ada anak lelaki dan sebagainya, maka waris yang lain memang tidak boleh kontes hibah yang sudah pun, mana harta hibah yang sudah pun dihibahkan. Cuma dia kadang-kadang disebabkan hibah itu kadang-kadang dia agak kompleks, dia bukan straightforward. Memang berlaku kes-kes mencabar kesahihan hibah tu. Sebab dia tak puas hati benda tu dia jadi hibah. Betul ke hibah? Betul ke hibah? Jadi dibawa ke mahkamah syariah untuk disahkan. Tapi apabila disahkan ia sebagai hibah, maka mana mencabar tu boleh, tapi menang tak menang lah. Itu maksud dia. Sebenarnya kalau dah sah tu, kita kata tak boleh cabar lah, sebab cabar pun akhirnya kalah lah sebab disahkan itu sebagai hibah. Kecuali hibah-hibah yang tidak clear untuk disahkan sesuatu hibah itu. Hibah yang tak clear ni selalunya hibah yang bersifat lisan ataupun hibah yang samar-samar tentang tadilah, contohnya tentang pemilikan sempurna ke tak sempurna ke, tentang terima ke tak terima. Tetapi apabila mana isu harta hibah tu sepatutnya clear, apabila dihibahkan maka ia tidak boleh dicabar. So menyentuh tentang tak boleh dicabar ni sebenarnya saya melihat yang tak boleh dicabar ni tak banyak sebenarnya. Antaranya ialah hibah takaful yang saya nampak. Walaupun ada suara-suara ingin mencabar hibah takaful kerana hibah takaful ini tidak menempati rukun dan syarat dalam mazhab Syafi'i. Memang pun sebab hibah takaful ini dia menggunakan mazhab Maliki sebenarnya, hibah bersyarat. Tetapi sebab dia adanya peruntukan undang-undang, contohnya cover hibah bersyarat dalam hibah takaful itu menyebabkan setakat yang saya ketahui tidak ada mereka yang mencabar lah, sebab dia dilindungi oleh undang-undang secara spesifik. Dan antara hibah yang agak kuat contohnya macam hibah amanah yang diamalkan oleh tabung haji dan hibah amanah yang diamalkan oleh ASN, ASB. So dia juga kuat berpegang pada undang-undang, iaitu undang-undang pengamanahan. So dokumen itu dibuat mengikut cara sivil, iaitu adanya pelantikan pemegang amanah melalui surat ikatan amanah dan adanya pula pemegang amanah gantian melalui surat kuasa wakil. So benda-benda yang macam tu kalau dibuat dengan sempurna mengikut dokumentasi dan mengikut cara yang betul, dia agak sukarlah untuk dicabar, sebab dia adalah mengikut syariah dan mengikut peruntukan undang-undang. Sebab undang-undang tentang hibah di negara kita ni dia agak kompleks sebab dia dan ada bidang kuasa mahkamah sivil. So yang pentingnya ialah hibah memang tidak boleh dicabar. Kalaulah hibah itu sudah pun sempurna dan penerima hibah dia bebas untuk melakukan apa-apa transaksi terhadap harta hibah dia. So bila dia terima hibah, maka dia adalah pemilik harta hibah. So kalau dalam rancangan ni hibah hak isteri atau hak keluarga, kalau hibah tu kepada isteri, hak isteri lah. Kalau hibah tu kepada keluarga, kepada mak ayah, hak mak ayah lah. Hibah ini adalah hak kepada penerima hibah, bergantung kepada transaksi hibah tu lah. Wallahualam. Baik Tuan, saya faham maknanya lebih kurang macam kalau sesuatu tu kalau dah diberikan kepada ni, benda tu akan fix, tak boleh dipersoalkan lagi. Kenapa? Sebabnya memang dah, orang kata memang tetap hak dia sebab dah memang beri, macam tu jadi hibah dia. Okay, saya faham Tuan. Terima kasih atas penjelasannya. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat Tuan. Boleh Tuan jelaskan siapa institusi berbidang kuasa, keperluan perlu dibawa dan apakah asas penghakiman mahkamah dalam membuat keputusan berkenaan kes hibah? Silakan Tuan. Itu yang saya sebut tadi, sebab kita sebut tu mudah aja, hibah yang sah
berkuat kuasa, maka pihak-pihak lain tidak boleh mempertikaikan hibah tersebut. Masalahnya macam mana kita nak pastikan hibah yang kita buat ni adalah hibah yang sah, dan apakah di sudut perundangannya, apakah elemen yang perlu dititik beratkan dan bagaimana mahkamah syariah melihat di dalam memutuskan suatu perkara. So hibah ini dia memang di bawah bidang kuasa mahkamah syariah sebab dia termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 Senarai 2. Dia tidak sebut perkataan hibah. Kalau buka Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 Senarai 2 tu dia tak sebut perkataan hibah, dia sebut alang semasa hidup. Dia sebut perkataan alang semasa hidup. Tahun 19 zaman British dulu, kita pun tak tahulah, mungkin pada masa tu orang bercakap alang ni mana pemberian semasa hidup lah, pemberian. So alang pemberian semasa hidup itu, alang semasa hidup itu ditafsirkan sebagai pemberian hibah lah sebab dia adalah satu pemberian semasa hidup. Disebabkan penafsiran yang begitu, maka hibah itu dimasukkan di dalam bidang kuasa negeri, maka yang akan memutuskan sama ada sesuatu hibah itu sah atau tidak adalah mahkamah syariah. So apabila dibuat pindaan terhadap perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan, maka adalah jelas benda yang sudah masuk dalam bidang kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah sivil tidak campur tangan lah, tidak berbidang kuasa. So memang confirm mahkamah syariah yang menentukan bidang, yang menentukan sama ada sesuatu instrumen hibah itu sah ataupun tidak, sesuatu transaksi hibah itu sah ataupun tidak. So apabila sesuatu kes itu dibawa kepada mahkamah, transaksi hibah itu adalah cukup segala rukun dan syarat. Rukunnya sebagaimana yang kita sebut di awal perbincangan tadi, rukunnya senang ya. Rukunnya maknanya pemberi hibah, penerima hibah, harta hibah dan adanya ijab kabul. Ijab kabul mungkin sebelum ni terlupa, tapi selepas tengok program ni memang ingat ada ijab kabul je hibah ni, memang tak boleh nak buat. So ingatkan settle lah hibah sebab dah ada pemberi, ada penerima, ada harta, ada ijab kabul. Dia tidak semudah tu. Dia tidak semudah tu sebab setiap rukun tu dia ada syarat dia pula. Setiap rukun tu dia ada syarat pula, dan antara syarat hibah yang banyak diperdebatkan ataupun dihujahkan di mahkamah syariah ialah syarat qabat dan syarat tasarruf. Dia panggil al-qabdu dan at-tasarruf. Syarat qabat dan tasarruf ni dibincangkan di bawah ijab kabul tadi. So dia kabul sahaja itu tidak sempurna. Tak boleh you kabul sahaja tapi you tidak qabat. Dia ijab, saya bagi rumah saya sekian-sekian, saya menerima pemberian rumah ini daripada suami saya sekian-sekian. So dia kena bagi tu. Dia bukan sekadar menerima, sekadar kabul, maka si isteri dia perlu tahu. Sebab itulah kadang-kadang kita gunakan simbolik kunci. So maknanya suami bagi kunci rumah, rumah tu isteri pun ada kunci dan isteri tahu di mana rumah tersebut, dan dia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi atas rumah tersebut. Maka kalau rumah tersebut rumah sewa, maka isteri sudah boleh kutip sewa. Isteri boleh berinteraksi dengan penyewa dan sebagainya lah. Mana kalau isteri lepas tu dia nak jual ke nak apa, itu terpulang pada dia sebab sudah pun diberikan rumah itu kepada isteri. Barulah hibah tu dia menjadi sempurna sebab adanya al-qabdu dan elemen tasarruf, elemen kebebasan menggunakan harta hibah itu sudah pun ada. Sebab bila pergi kepada mahkamah syariah, antara al-qabdu dan tasarruf tidak ada. Bila tanya isteri pun tak tahu rumah tu kat mana, kunci pun tak ada, dia tak pernah masuk, dia tak pernah ambil tahu. So menunjukkan tidak ada penyerahan harta hibah itu. So contohnya si ibu bagi barang kemas kepada anak perempuan dia, sedangkan barang kemas tersebut anak perempuan pun tak tahu ibu sembunyi kat mana. So macam mana dia dah bagi barang kemas? Maka anak-anak lelaki pun pertikaikan hibah tersebut dan anaknya. Jadi sebab tu kalau nak bagi hibah barang kemas, contohnya bagi itu dan ada al-qabdu, penerimaan. Okey, Kak Long, ini ibu dah bagi pada Kak Long barang kemas.
Okey, Kak Long pun kena ambil barang kemas tersebut, cuma Kak Long bagi balik dekat ibu. So ini Kak Long bagi untuk ibu pinjam. Jadi ibu dia terpinjam pada dia pula. So barulah dia tahu dia dah terima apa semua, barulah kalau lah ibu tu meninggal dunia. So memang barang kemas tersebut milik Kak Long contohnya. Supaya benda tu jelas. Adanya penerima hibah tu dia menerima benda tu. Dia bukannya mulut sahaja, dan dia tahu sebab dia terima, dia dah tahu dah, oh ini memanglah buat apa nak pakai apa dia punya gelang zaman dulu dengan bulat-bulat ni macam tu, bukan design zaman sekarang. Bagi balik je lah dekat mak, untuk mak, maknanya mak juga yang jaga. Kalau bagi kat Kak Long tu je, Kak Long apa gadai, kecil hati pula mak tengah hidup lagi, jadi bagi balik lah ke mak tu. Cuma hasrat mak tu dia tak nak bagi dekat anak-anak lelaki yang lain, sebab itu barang kemas mungkin hanya untuk sesuai kepada anak perempuan sahaja. Tapi kalaulah benda tu tidak dibuat dengan jelas, tidak ada al-qabdu tadi, tidak ada penerimaan daripada penerima hibah, benda-benda macam ni memang diperdebatkan lah. Kalau adanya pertikaian keluarga selepas itu, ialah barang kemas kadang-kadang kita ingat kamu kan rupanya mahal, kemudian ada pula anak-anak yang lain yang tengah kesusahan duit apa semua, dia akan jadi pertikaian sesama adik-beradik tu. So kalau kita tak nak benda tu berlaku, kita kena pastikan al-qabdu dan tasarruf tadi sempurnalah syarat tu. Sebab itulah dalam kalau hibah itu bersifat hibah mutlak, al-qabdu itu dihujahkan sebagai apabila berlaku pindah milik lah. Berlaku pindah milik di dalam geran tanah, maka lengkaplah al-qabdu tadi. Bila dah berlaku pindah milik dalam geran tanah, maka confirm lah hibah tersebut sempurna, sebab sudah pun ditukar nama, dipindah milik nama dalam geran tanah kepada nama penerima hibah. Tapi kadang-kadang dia buat hibah, dia tak buat pemindah milik tu. Itu yang jadi boleh dicabar. Cuma nak tahu sah tak sah tu bergantung kepada mahkamah syariah lah. Kadang-kadang tak ada berlaku pindah milik dalam geran tanah, tapi mahkamah syariah sahkan hibah tersebut sebab dia sudah pun menepati rukun dan syarat. Sebab kadang-kadang pindah milik itu ditafsirkan oleh hakim sebagai benda teknikal sahaja. Apabila memang penerima memang dia duduk atas rumah tu pun, dan memang dia kontrol pun rumah tu, cuma pindah milik je tak berlaku. Tapi sebab itulah perlu dilihat antara itu dan macam mana dia nak nasihatkan klien dia supaya hibah itu menjadi sempurna, supaya kalau selepas ini dicabar di mahkamah syariah pun dokumen hibah dia tu mampu berdaya saing dan dia boleh buktikan, mana pihak-pihak akan membuktikan kepada mahkamah hibah yang dilakukan adalah hibah yang sempurna. Cuma bila kita sebut tentang hibah dalam dunia kita di Malaysia ini, dia dah berkembang sehingga kan ada beberapa, sebab hibah ni dia sebenarnya terdapat khilaf yang ketara di antara mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab yang lain. Ini pun saya kena sebut juga lah sebab kita bincang hari ni. Sebab mazhab Maliki ni dia melihat hibah ni dia macam jual beli, tetapi dia tidak ada consideration. Jadi bila dia macam jual beli, segala elemen jual beli tu perlu ada pada hibah. Yang tak ada consideration sahaja, tidak ada iwak, tidak ada balasan sahaja. So yang lain dia perlu dia ada elemen-elemen dalam jual beli lah. Cumanya dalam mazhab Maliki dia melihat hibah itu sebagai akad tabarruk, sebagai suatu akad tabarruk. Tabarruk ni maknanya pemberian sebelah pihak. Sebab itulah macam hibah takaful tadi, dia sebenarnya mazhab Syafi'i tidak membenarkan kerana hak itu belum lagi berlaku musibah itu, tapi dia dibenarkan oleh mazhab Maliki kerana dia perjanjian itu sudah mewujudkan hak, dan hak itu adalah mal, dan mal itu boleh dihibahkan. Macam tu dia punya hujah. Tapi itu hujah di peringkat mazhab Maliki. Kemudian contohnya hibah takaful tadi, dia menggunakan konsep rukbah. Maknanya kalaulah penerima hibah meninggal terlebih dahulu, maka harta hibah kembali kepada pemberi hibah. Pemberi hibah boleh menggunakan harta hibah dan dia boleh bagi pula kepada orang lain. Berlainan dengan hibah mutlak yang biasa, kalau pemberi meninggal maka dia menjadi pusaka kepada waris-waris pemberi hibah. So undang-undang yang cover
hibah takaful tak apa sebab dia ada undang-undang, sebab dia sudah pun digazetkan. Maknanya ada konun yang protect hibah takaful, iaitu kita panggil apa, jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Tapi macam hibah-hibah yang lain, macam hibah hartanah yang dalam gadaian ataupun hibah yang bersifat rukbah tadi, yang dia kata saya bagi rumah ni kepada anak saya, tapi kalau anak saya mati sebelum saya, maka rumah ni kembali kepada saya. Kalau saya bagi rumah ni kepada isteri saya, tapi kalau isteri saya mati dulu, rumah ni kembali kepada saya akan bagi kepada isteri baru pula. Macam tu. Bagi tapi ada kalau. Bagi kalau ada kalau ni, mengikut mazhab Syafi'i, kalau itu adalah tidak sah. Pemberian itu adalah sah. Hibah adalah sah, syarat itu tidak terpakai. Tapi mazhab Maliki kata syarat pun terpakai. So bila dalam hibah ni dia masih lagi, kita kata masih lagi hibah takaful, hibah amanah yang adanya perundangan yang cover. Dalam hibah-hibah yang lain, walaupun ada pihak-pihak yang kreatif, peguam selalunya kadang-kadang kreatif kerana melihat masyarakat yang mahukan begitu. Dan kalau ada kes-kes dibawa kepada mahkamah syariah kerana pihak-pihak tidak berjaya mencapai permuafakatan, kita dapati memang mazhab Syafi'i akan diutamakan. Mazhab Syafi'i diutamakan setakat hari inilah. Setakat hari ini mazhab Syafi'i lebih diutamakan, dan memang ada beberapa hibah, contohnya hibah tanah dalam gadaian, hibah yang melibatkan apa syarat-syarat tadi. Hakim dia pergi straight pada mazhab Syafi'i, dia kata hibah itu sah, syarat tidak terpakai. Hibah tanah dalam gadaian adalah tidak sah kerana rumah yang menjadi subjek matter hibah tadi adalah bukan lagi milkut tam pemilik hibah. Dia masih lagi menjadi suatu security kepada pinjaman pemilik rumah itu dengan pihak pemberi pinjaman. Walaupun tidak dinafikan, setiap hakim syar'i dia ada ijtihad dia masing-masing. Dia melihat kepada fakta kes di hadapan dia, dia akan tentukan kes, putuskan kes berdasarkan keadilan pihak-pihak. Tetapi boleh dikatakan secara umumnya mazhab Syafi'i masih lagi diutamakan di dalam mahkamah syariah. Kecuali lah yang perkembangan terbarunya di Selangor, kita sudah pun ada fatwa tentang hibah. Di Selangor ni, KUIS ni di bawah MAIS kan. KUIS ni di bawah MAIS, Majlis Islam Selangor. So Selangor ni antara yang yang agak advance. Dia sudah pun mengeluarkan fatwa tentang hibah, boleh rujuk di web MAIS kot. So antara fatwa tentang hibah itu menyebut hibah bagi hartanah yang masih lagi dalam gadaian bank itu dibenarkan sekiranya adanya takaful MRTT yang cover pinjaman itu tadi, pembiayaan itu tadi, dan adanya izin kerajaan negeri Selangor, Jabatan Mufti dia melihat ataupun mengambil pendapat keluar daripada mazhab Syafi'i, tapi mengambil pendapat daripada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam urusan hibah hartanah dalam gadaian. So bila dah ada fatwa yang macam tu, maknanya pengamalan hibah itu dia dah makin luas. Maknanya selepas ini dia akan develop instrumen hibah, peguam akan develop syarikat-syarikat amanah pun dia akan mula develop tentang hibah tanah dalam gadaian. Yang sekarang ni memang diamalkan pun. Memang diamalkan, dia wasiat shop, saling trustee contohnya, bukan nak berkempen. Maknanya supaya faham kenapa dulu macam ni, kenapa sekarang macam ni. Dia bukan kenapa dulu, kenapa sekarang. Sebab dulu tak ada fatwa, sekarang ada fatwa. Macam itulah sebab bila kita belum ada satu perundangan, memanglah kita akan rigid kepada mazhab Syafi'i lah, kerana memang itu bila dibawa ke mahkamah, memang itulah situasi semasa sekarang ini. Mungkin kita kata pihak-pihak yang berautoriti ini sudah melihat perlunya kepada kita memakai mazhab-mazhab lain yang lebih sesuai pada zaman kita. So pengesahan hibah itu apabila adanya satu undang-undang yang khusus tu, dia lebih konkret hibah yang dibuat, dan apabila ada fatwa-fatwa yang menyokong, maka hibah tu akan jadi lebih lebih berdaya majulah berbanding dengan
dengan dulu yang kita hanya berpegang kepada mazhab Syafi'i yang strict tentang hibah tu, dia betul-betul melihat seumpama macam jual beli yang betul-betul perlu cukup rukun dan syarat yang agak strict. Saya ingat kalau nak dibuat hibah dan supaya benda tu berdaya saing di mahkamah syariah, perkara-perkara inilah yang perlu dititik beratkan lah. Wallahualam. Cukup, orang kata memang cukup detail apa yang Tuan terangkan petang ni. Memang orang kata memang sangat-sangat jelas apa yang Tuan terangkan petang ni. Jadi Tuan, kalau kita tengok kan, kalau kita dengar orang kata, ramai yang kata isteri ataupun keluarga tak bagi buat hibah dan wasiat sebab katanya seolah-olah macam rasa macam dah nak meninggal. Macam kalau buat hibah je rasa macam rasa macam confirm lah dah meninggal. Orang kata macam tu lah orang kata. Jadi Tuan, apa kepentingan hibah dan wasiat ni sebenarnya Tuan? Silakan Tuan. Itu pun satu masalah juga kalau buat hibah nak meninggal. Padahal tak buat hibah pun meninggal kak. Musim-musim COVID dulu ramai kak yang meninggalkan di sekeliling kita. Bila kita bercakap pasal instrumen perancangan harta, bila kita bercakap pasal kematian, kita bercakap pasal faraid, sebenarnya bukanlah kita nakkan kematian tu. Sebenarnya kita lebih kepada bersedia, lebih kepada kita mempersiapkan diri kita sekiranya kematian itu boleh berlaku. Sebab kita tak tahu bila kita meninggal. Kadang-kadang kita sihat tetapi sekejap sahaja yang lebih tragis berlaku kemalangan. Itu memang sihat lah. Kalau yang sakit tu memanglah kita boleh nampak tanda-tanda sakit dia tu menyebabkan ada kemungkinan untuk meninggal tu. Jadi kita patutnya buang stigma bahawasanya bercakap tentang wasiat hibah ni bercakap tentang nak mati. Sebenarnya kita bercakap tentang nak hidup. Sedangkan kita bercakap ni tentang suatu instrumen perancangan pewarisan yang dianjurkan dalam Islam. Dia sebagai suatu alternatif terhadap faraid. Bukanlah kita kata faraid itu tak bagus. Faraid itu tak bagus, lagilah saya marah sebab saya antara yang mengajar faraid dan saya antara yang memperjuangkan faraid. Tapi kita perlu akui bahawasanya dalam Islam tu dia ada suatu alternatif. Semasa hidup lagi kita boleh merancang bagaimana harta kita tu untuk dipusakakan, untuk diwariskan. Dia panggil ilmu mawarith. Ilmu mawarith ni bukannya selepas kematian. Selepas kematian tu betul lah salah satu juzuk daripada ilmu dalam Islam supaya pemilik harta tu, kadang-kadang pemilik harta ni pun dia kena faham juga. Dia ingatkan dia tak ada harta tapi sebenarnya dia ada juga berbanding dengan yang tak ada langsung. So pemilik harta ni dia diberi pilihan dan bahkan digalakkan untuk dia merancang. Digalakkan untuk dia merancang berbanding dia biarkan. Dia biarkan pun tak ada masalah sebab faraid itu, sistem faraid itu sudah pun ada. Tetapi adanya alternatif tadi, dia sebenarnya dia boleh merancang pewarisan. So ini adalah lebih menempati hasrat dia. Sebab dia macam ni. Kadang-kadang kehidupan seseorang itu kalaulah dia tidak rancang apa-apa, harta dia hanya diwariskan kepada waris dia sahaja. Sedangkan di sekeliling dia mungkin dia berhasrat untuk dia bagi kepada bukan waris. Bukan waris ni kadang-kadang cucu pun dah bukan waris sebenarnya sebab sudah terhalang oleh anak. Walaupun dia waris lah, cucu tu waris kepada datuk tadi, sudah pun terdinding oleh anak lelaki yang dia ada. Cucu kepada datuk tadi sebenarnya dalam konsep faraid bukan waris faraid lah. So kadang-kadang dia nak bagi dekat cucu dia ataupun cucu dia yang sudah pun kematian ayah yang lebih awal. Maka benda-benda macam tu dia perlukan kepada suatu wasiat daripada ataupun dia boleh bagi hibah semasa hidup. So instrumen ni ada sebenarnya untuk memberi alternatif kepada pemilik harta. Sebab pemilik harta ni semasa dia hidup, dia lebih tahu keperluan orang-orang di sekeliling dia. Walaupun kita kata faraid dah ada, buat apa kita nak buat hibah dan wasiat? Betul. Tapi kadang-kadang kita tahu anak kita yang nombor 2 ni contohnya pembelajaran dia tidaklah tinggi sebagaimana anak yang sulung. Dia pun mungkin ada masalah-masalah lembab dalam akademik dan sebagainya menyebabkan
kehidupan dia tu ala kadar dan kita kata kita akan bagi harta yang lebih kepada dia. Itu dia adalah doktor pakar contohnya. Buat apa kita nak bagi harta, bahkan dia lebih kaya daripada si ayah contohnya. So harta yang ayah ada ni mungkin kita nak reserve kepada anak kedua, anak ketiga lebih banyak. So ini dibenarkan sebab keadilan tu kadang-kadang pemilik harta itu dia lebih tahu apakah keperluan anak-anak dia. Sebab faraid ni dia datang dengan satu formula yang standard. Dia tidak kira kaya miskin, dia kira hubungan dengan si mati. Kan? Hubungan dengan si mati. Kalau dah macam tu hubungan, dia dapatlah macam tu. So tapi pemilik harta ni dia bebas dan dia boleh menentukan formula dia sendiri. Anak yang ni nak bagi berapa, anak yang ni dia nak bagi apa. So boleh menggunakan instrumen-instrumen yang ada di dalam Islam ni seperti hibah dan wasiat supaya hasrat pemilik harta tadi tercapai. Itu maksud dia. So bila kita bercakap tentang hibah wasiat, kita bukannya nak bercakap pasal mati, kita nak merancang supaya waris mana yang kita hajatkan, sebab itu adalah lebih adil kita rasakan kepada mereka ni. Satu lagi, kadang-kadang kita perlu juga merancang sebab contohnya macam macam wasiat, sebenarnya kita yang penting dalam wasiat ialah pelantikan pentadbir. Kita nak apabila kita meninggal, siapakah yang akan tadbir harta kita? Sebab kalau kita tidak melantik pentadbir, kadang-kadang anak-anak kita pun tak reti nak tadbir ataupun mereka ni sibuk dengan urusan masing-masing, menyebabkan harta kita tu tidak ditadbir dengan sempurna ataupun dengan cepat. Jadi mungkin kita boleh lantik, kita panggil wasi, kita boleh lantik syarikat amanah sebagai pentadbir ataupun kita boleh lantik Majlis Agama Islam sebagai pentadbir. Kadang-kadang itu penting, bukannya semestinya bila kita bercakap tentang wasiat ni kita nak bahagi, kita kata tak kisah anak-anak kita ni kita boleh bagi ke faraid, tapi siapa yang nak tolong bagi, siapa nak urus? Pengurus tu, pentadbir harta tu kadang-kadang kita just buat wasiat simple untuk melantik pentadbir. Tak ada masalah, tapi at least kita melantik pentadbir supaya pentadbir yang lebih profesional menguruskan harta kita selepas kita meninggal. Contohnya lagi kenapa pentingnya instrumen dalam Islam ni, contohnya kita nak buat amal jariah. Contohnya kalau kita bagi derma dekat masjid ke kebajikan, mungkin kita berkira masa kita hidup ni, sebab kita pun tak tahu duit yang kita ada ni, kalau kita umur panjang mungkin kita memerlukan cash yang banyak untuk pampers sakit demam kita, tapi kita mungkin ada hasrat kita, contohnya apabila kita meninggal, kita kata 20% daripada simpanan di tabung haji kita nak bagi kepada masjid. Jadi kita nak bagi sekarang, kalau kita ada 100,000 nak bagi 20,000, terketar-ketar kita. Jadi sebab kita takut kita nakkan 20,000 tu masa umur tua kita nanti, tapi bila kita buat, contohnya kita boleh bagi dengan secara wasiat. Kita kata okey, selepas kita meninggal maka diwasiatkan 20% daripada duit tabung haji sebahagian daripada harta kita tadi menjadi amal jariah yang menjadi pahala yang berkekalan kepada pemilik harta tadi. So dia tidak prejudis kepada pemilik harta lah, sebab dia ambil harta tu selepas dia meninggal. Kalau nak diharapkan waris tak derma pun. Tak derma pun bagi pihak dia. Jadi instrumen-instrumen ni perlu sentiasa diperbincangkan supaya ada kesedaran dan supaya masyarakat akhirnya dia buat decision, dia buat perancangan terhadap harta dia untuk kepentingan dia juga selepas ataupun semasa dia hidup dan selepas pemilik harta tadi meninggal dunia. Bukan kita bercakap pasal kita nak mati, tapi kita bercakap tentang perancangan, yang mana perancangan harta ni memang digalakkan oleh Islam lah, supaya semuanya berlaku dengan lebih teratur lah. Wallahualam. Terima kasih Tuan. Betul lah, kalau apa orang kata, buat kata Tuan tadi, tak hibah pun mati tu memang pasti. Jadi Tuan, kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu kenapa perlu hibah kepada isteri dan anak sedangkan bahagian mereka juga ada dalam faraid? Silakan Tuan, soalan yang terakhir. Itulah dia sebenarnya berkait juga dengan yang tadi.
Tapi tak apa, kita nampak soalan terakhir pun kita tak tahu apa soalan daripada penonton lepas ni. Takut bertubi-tubi soalan. Selagi ada masa kita akan ambil lah beberapa soalan. Ini pun tadilah dia isu tentang faraid kan dah ada, kenapa pula sibuk-sibuk nak hibah? Kalau kita tak hibah pun dia orang ada hak juga. So itu memang betul. Perkataan tu memang betul, cuma dia tidak betul pada semua situasi. Macam tu, dia tidak betul pada semua situasi. Tidak semua situasi itu sesuai dengan perkara tersebut lah. Sebab sebagai seorang yang pemilik harta tadi, maka dia lebih tahu persekitaran di sekeliling dia. Dia lebih tahu. So isteri dia adalah isteri yang solehah, isteri yang mendokong dia, isteri yang akan menjaga kebajikan anak-anak dia, seorang isteri yang maknanya dia tak boleh hidup tanpa ada isteri dia. Maknanya so dia tak kisah dia bagi lebih pada isteri dia kan, walaupun isteri dapat hak, tapi kita tak boleh kata isteri dapat hak 1/8 sebab suami sudah pun ada anak, ini adalah hak yang paling kecil. Itu tak boleh sebenarnya, sebab kita seolah-olah memperlekehkan faraid tu. Itu adalah ayat-ayat yang tidak kena. Kita nak bagi hibah sebab kita sayang ke isteri je, tak perlu kita memperlekehkan. Oh sikit je 1/8, bagilah banyak. Tak payah cakap yang sikit tu. 1/8 tu dia adalah dia punya tu, sebab isteri ni dia sentiasa mendapat nafkah. Apabila dia ada suami, dia mendapat nafkah daripada suami. Apabila dia menjadi balu, maka hak menafkahkan dia kembali kepada wali nikah dia, kembali kepada ayah dia. Kalau ayah dia tak ada, sebenarnya adik-beradik lelaki dia perlu menafkahkan. Sudut perundangan Islam tu, cuma di sudut praktis tu kadang-kadang tidak dilindungi lah kepada balu-balu ni. Itu isu lain lah. Jadi faraid itu dia bagi 1/8 tu kerana itulah situasi dia menyebabkan 1/8 sebenarnya sudah pun cukup. Tetapi kehidupan hari ini menyebabkan banyak penindasan berlaku kepada balu, kepada isteri-isteri yang kematian suami ini, maka suami melihat perkara ini, maka dia merasakan perlu diberi lebih kepada isteri dia, maka dia hibahkanlah kepada isteri dia sebagai tanda kasih sayang dia kepada isteri dia. Dan ini dibenarkan pun. Dan kenapa hibah itu perlu? Kerana dia nak bagi lebih lah. Kerana dia nak bagi lebih kepada isteri dia, dan hak-hak isteri dia tentang harta pencarian apa pun dia bagi terus. Dia hibahkan terus supaya, ataupun dia buat terus deklarasi harta pencarian dan sebagainya supaya perkara itu jelas. So bukanlah kita nak mengelak lain, cumanya sebagai alternatif tadi, maka pemilik harta dia boleh membuat pilihan dia sendiri mengikut formula yang dia rasakan lebih sesuai dengan kehidupan dia tu. So dia nak bagi isteri dia sekian, dia nak bagi anak dia yang nombor 2 ke lebih contohnya. So itu adalah terpulang kepada dia sebagai alternatif dalam perancangan kewangan dia, dalam perancangan untuk pewarisan harta dia, supaya Islam membenarkan perkara tersebut kerana melihat kepada situasi masyarakat Islam itu sendiri yang kadang-kadang pelbagai. Yang mana tidak perlu tu tak perlulah. Dia bukannya hibah ni wajib pada setiap orang. Yang mana dia rasa tak apa, tak ada masalah pun family aku nanti meninggal dibagikan ikut faraid. Faraid pun tak ada masalah dia orang. Dia orang pun dah ada masing-masing. So dia boleh ditinggalkan begitu, tak ada masalah pun. Masing-masing sudah pun ada harta contohnya, dan tidak ada keperluan pun untuk menerima hibah, tidak ada keperluan untuk menerima harta yang lebih contohnya, dan tidak ada apa-apa isu yang ada kemungkinan menyebabkan berlaku perbalahan dan sebagainya. So boleh je ditinggalkan, dibahagikan secara faraid 100% pun tak ada isu pun. Tetapi kita tidak boleh melihat semuanya sebagai sama. Semuanya sama macam kita je, kita tak ada apa-apa isu. Tapi di luar sana pelbagai isu masyarakat yang mana adanya instrumen ini, dia akan memberi alternatif kepada perancangan yang lebih berhemah daripada
pemilik harta itu sendirilah. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Saya rasa perkongsian dan apa yang Tuan terangkan petang ni memang sangat-sangatlah padat, bermanfaat dan sangat-sangatlah jelas untuk penonton-penonton di luar sana, terutamanya di live FB kita lah pada petang ni. Jadi saya rasa kita boleh terus pergi kepada soalan-soalan para hadirin. Mungkin AJK Technical boleh paparkan di skrin untuk saya bacakan. Okey. Kita pergi kepada soalan daripada Hasliza Talib. Assalamualaikum Tuan, seperti yang kita maklum, duit pampasan daripada takaful bukanlah pemilikan sempurna pencarum. Bagaimana pencarum boleh memberikan hibah wang pampasan kepada pihak lain sedangkan wang pampasan tersebut adalah hasil daripada sumbangan pencarum lain selepas kematian pencarum? Silakan Tuan. Okey, ni soalan tahap tinggi sikit ni. Dia istilah yang digunakan dalam takaful, dia guna istilah peserta takaful. Yalah, pencarum tu betul juga lah maknanya pencarum, tapi istilah yang lebih tepat ialah dia guna peserta. Sebenarnya duit pampasan itu peserta tadi, sebab bukan, contohnya pampasan 500,000 sedangkan dia hanya bayar mungkin 200 bulan, tak sampai pun 500,000. So bukan duit peserta tersebut, tapi kita tak boleh kata itu bukan pemilikan sempurna. Dia sebenarnya kita perlu faham, takaful ni adalah suatu perjanjian di antara peserta-peserta takaful. Kita semua ni contohnya peserta takaful, kita berjanji sesama kita, sekiranya berlaku musibah di antara kita, maka kita akan gunakan duit yang kita tabarruk tadi, duit yang kita carum tadi, duit yang kita bayar tadi kepada kita sesama kita, berjanji sesama kita, dan dia ada dua akad. Satu perjanjian sesama peserta takaful, satu lagi akad wakalah. Kita melantik syarikat pengendali takaful untuk menguruskan duit kita. So syarikat pengendali takaful tu bukan duit dia pun, duit kita, tapi dia tukang urus pun berjanji melalui polisi takaful tu berapa persen masuk kepada akaun kita, berapa persen masuk kepada akaun bersama. So akaun bersama tu sudah pun adanya perjanjian yang mana perjanjian itu mengikat semua peserta takaful. So perjanjian itulah yang dikatakan menimbulkan suatu hak. Hak itulah yang dikatakan dalam mazhab Maliki sebagai mal. Mal ini, takrifan malnya termasuk apa-apa yang seseorang itu berhak walaupun dia belum dapat, tapi hak itu sudah pun wujud. Hak untuk mendapat pampasan sekiranya berlaku musibah kepada diri dia seperti mati itu satu musibah kepada peserta takaful, maka mengikut perjanjian sesama peserta takaful yang di-endorse oleh syarikat pengendali takaful yang kita lantik dia, maka peserta tadi dia berhak terhadap menggunakan duit yang dalam tabung tadi untuk memampas keluarga dia lah, memampas orang yang dia namakan lah. Mana kalau lah dia tak namakan siapa-siapa, jatuh maka pentadbir wasi itu akan menguruskan. Kalau dia lantik penerima hibah, maka hak pampasan takaful tadi diberi kepada penerima hibah. Maka sebenarnya dia bukan kita tak boleh kata dia bukan milik sempurna, sebab dia sudah pun ada satu perjanjian yang menimbulkan hak untuk dia menerima pampasan daripada wang terkumpul tadi. Maka dia boleh dikatakan milik dia jugalah. Kalau berlaku pampasan, maka duit itu adalah milik aku. Tapi kalau tak berlaku apa-apa musibah, duit itu adalah kepada peserta lain yang menerima musibah. Itu yang kita janjikan. So perjanjian untuk saling takaful tadi, saling bantu-membantu tadi, saling tolong-menolong tadi, perjanjian itu adalah mewujudkan suatu hak. Hak itulah yang ditakrifkan dalam mazhab Hanafi sebagai mal, al-mal. Mal itu adalah harta yang kita ada dan hak yang kita ada. Walaupun hak itu belum lagi membuahkan manfaat, sebab hak itu untuk dapat musibah.
berdoa untuk dapat musibah sebab nak bagi 500,000 dekat isteri, itu tak betul. Isteri yang banyak berdoa pula kan. Jenuh pula, itu dah jadi konsep lain. Konsepnya ialah sama-sama saling melindungi sesama peserta takaful dengan sama-sama bersetuju bahawasanya duit yang kita tabarruk tadi, tabarruk tu kita dah dermakan, sekiranya kita tak terima musibah maka kita bersyukur kerana duit kita tadi dibantu kawan-kawan kita. So kita bersyukurlah, jangan pula 10 tahun dah bayar takaful, satu pun masuk hospital pun tak aku jadi rasa rugi pula bayar takaful. So kita boleh rasa rugi, kita rasa kita telah membantu peserta-peserta lain. So duit dalam akaun bersama tadi, bagi saya tidak tepat kalau kita kata itu bukan milik utama kita. Kita lebih tepat untuk kita katakan dia juga adalah milik kita secara hak kita. Cumanya kita belum lagi terima sebab musibah itu belum berlaku. Malapetaka itu jatuh kepada salah seorang, jatuh kepada peserta-peserta kita, maka dibenarkan pengendali takaful mengambil wang yang terkumpul tadi untuk memampas peserta-peserta yang lain. So kurang tepat kalau kata bukan isu milkut tam ni, isu dia ialah hak yang sudah mewujud hasil daripada perjanjian. So itu hak tu adalah kita berhak, maka dia syariah compliant lah jadi pemberian tu. So dia berlaku secara betul lah, maknanya bukannya isu milkut tam tadi. Kita tak boleh nak keluarkan, memang kita tak boleh keluarkan sebab musibah tak ada pada kita. Sedangkan kita dah bagi dah sebenarnya. Jadi dia kena lihat dari aspek perjanjian tadi yang menghasilkan hak, dan hak itulah yang kita hibahkan. Kalau kita hibah, dia takaful ni ada 3 sebenarnya. Kita boleh lantik wasi, kita boleh hibah, dan satu lagi kita boleh absolute assignment, kita boleh serah hak polisi kita tadi kepada penerima serah hak, sama ada syarikat amanah ataupun cara pula. Tapi yang pentingnya apa yang kita hibahkan. Kalau hibah tadi, kita hibahkan hak manfaat takaful, yang mana hak itu sudah pun ada pada kita dan kita berhak mendapat apabila kita terima musibah, sebab itulah perjanjian. Begitu je. So itu yang perlu kita faham. Kita menghibahkan hak manfaat yang sudah pun dijanjikan sesama peserta. Saya ingat itu penjelasan di sinilah, wallah alam. Baik, terima kasih Tuan. Okey, kita boleh pergi kepada soalan yang kedua. Right, daripada Maisarah Kasni. Assalamualaikum Tuan. Kebanyakan syarikat amanah yang menyediakan perkhidmatan deklarasi hibah mengatasi isu ini dengan memasukkan syarat-syarat tertentu di dalam dokumen bagi menjaga kemaslahatan pemberi dan penerima hibah. Isu yang timbul adalah sejauh manakah syarat membenarkan syarat dimasukkan di dalam akad hibah dan adakah syarat tersebut mengikat kedua-dua pihak? Silakan Tuan. Hibah tentang hibah bersyarat. Kadang-kadang lain kat sini putus dia, jadi tak nak. Tapi tak apa. Ini adalah tentang hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni panjang juga. Secara mudahnya syarikat-syarikat amanah ni dia ada panel-panel syariah dia lah. Sebahagiannya saya kenal lah. Kalau kira sebahagiannya memang saya pun panel syarikat amanah juga lah, ada lah. Saya pegang juga. Syarat-syarat ni dia kalaulah dalam mazhab Syafi'i, dia kata hibah itu sempurna, syarat itu tidak terpakai. Maknanya kalaulah hibah yang disertakan dengan syarat bukanlah menjadikan keseluruhan hibah itu terbatal. Hibah itu apabila cukup rukun syarat, sudah ada qabat tasarruf, maka hibah itu sah. Syarat itu yang tidak terpakai. Jadi at least kalau ada syarat pun hibah itu sah jugalah. Syarat itu saja kalau tidak sah pun syarat yang tidak terpakai. Antara syarat yang boleh diletakkan di dalam dokumen hibah, contohnya syarat untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Contohnya ayah bagi rumah ini kepada anak dia dengan syarat anak dia menjaga kebajikan ayah sehingga ayah dia ini meninggal dunia.
Itu syarat yang dibolehkan kerana kita bukannya meminta anak tadi membuat sesuatu yang di luar daripada tanggungjawab dia. Memang tanggungjawab anak untuk menjaga kebajikan ayah yang sudah pun tua contohnya. So itu adalah syarat yang dibenarkan. Cuma hibah bersyarat lagi contohnya yang berlaku di syarikat amanah yang saya lihat, contohnya dia menggunakan syarat rukbah tadilah. Saya bagi rumah ini kepada isteri saya, kemudian dia letak pula syarat sekiranya isteri saya meninggal lebih awal daripada saya, maka rumah ini kembali kepada saya. Jadi pusaka isteri. Kalau jadi pusaka isteri, dia akan dipusakakan kepada ibu ayah isteri yang mungkin dia tidak bermaksud begitu. Bukan dia ada isu dengan bapa dia, ibu mertua dia, tapi dia tidak bermaksud begitu. So bagi menyelesaikan isu syarat yang rukbah tadi contohnya, sebab syarat rukbah ni mazhab Syafi'i mengatakan syarat itu terbatal. Tetapi mengikut mazhab Maliki syarat itu pun sah dan berkuat kuasa. Jadi untuk menyelesaikan isu ini, apa yang saya lihat syarikat amanah yang ada produk ni lah, bukan semua syarikat amanah ada produk yang sebegini. Ada syarikat amanah dia berlainan, syarikat amanah berlainan polisi dia lah. Kita kena lihat produk di syarikat amanah tersebut lah. Yang saya lihat mereka meletakkan syarat ini selepas selesai ijab kabul. Maknanya suami dia bagi dekat isteri, kemudian isteri dia terima, so selesai. So maknanya sudah pun qabat, selesai. Syarat itu timbul sudah pun menerima rumah apa semua tu, maka barulah isteri tu pula kata saya dengan ini mengesahkan sekiranya saya meninggal sebelum suami saya pemberi hibah, maka harta saya ini tidaklah menjadi harta pusaka saya, bahkan dikembalikan kepada saya. So dia menggunakan, kita kata suatu, kalau bahasa kasarnya macam suatu helah dekat situ lah. Dia menggunakan suatu instrumen yang lain dan dia tak buat pindah milik dekat situ sebab suami bagi kat isteri masih lagi bersyarat. Bersyarat ke mana kalau dia mati barulah betul-betul isteri itu dapat. Tapi kalau isteri mati awal, kembali rumah tu kepada dia dan dia boleh bagilah kepada isteri lain, kepada anak dan sebagainya lah. Jadi saya melihat benda ni dia tidaklah suatu perkara yang kita nak katakan salah secara total sebab mazhab Maliki membenarkan. Cuma amalan di syarikat amanah dia terpaksa menggunakan instrumen yang agak kreatif kerana perundangan di negara kita masih lagi tidak mengiktiraf hibah bersyarat rukbah tadi secara fatwa pun tidak menyebut bahawasanya hibah bersyarat rukbah ni diterima pakai. Kecuali di Singapura memang sebut sekiranya adanya instrumen hibah rukbah maka ia diiktiraf sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak. Itu memang ada di Singapura. Maknanya Singapura tu dia satu je, dia Majlis Agama Islam Singapura. Di Malaysia ni dia banyak Majlis Agama Islam dan dia menjadikan benda tu masih lagi tidak ada lah sebenarnya. Jadi yang saya lihat syarikat amanah tu dia cuba bermain dengan kelampangan yang ada tu, dia membuat seolah-olah hibah itu bersifat mutlak kerana syarat itu diwujudkan selepas sempurnanya ijab dan kabul. So apabila berlaku pertikaian di mahkamah syariah, dia akan tunjukkan dokumen hibah yang mutlak tadi. Sekiranya isteri yang mati, senanglah isteri tunjuk, tak ada apalah, suami mati dapat kat saya lah. So hibah itu sempurna. Apa lagi? Dan kalaulah waris kepada isteri, mak ayah pun nak challenge, susah juga sebab adanya suatu deklarasi, surat akuan sumpah daripada isteri itu yang mengaku sekiranya saya meninggal, maka harta hibah ni dikembalikan kepada suami saya dan tidak menjadi pusaka saya. So mak ayah pun mungkin tidak ada pun dokumen hibah tu sebab disimpan antara suami isteri saja. So benda tu berlaku, akhirnya dia dilantik syarikat amanah, dilantik menjadi wasi contohnya, dia pula datang untuk mengharmonikan keadaan dan dokumen dia tu tidaklah saya tak jumpa banyak ataupun saya tak jumpa yang dibawa ke mahkamah. Mungkin ada tapi saya tak buat kajian lah. Tapi yang setakat ni tidaklah viral dokumen-dokumen itu menjadi permasalahan. Sebab itulah setengah syarikat amanah tu dia
mempromosikan dokumen dia tu adalah walaupun dia buat secara bersyarat, tapi dia kata perkara ni kan sama ada di pusaka kecil ataupun di di mahkamah tinggi melalui permuafakatan kerana melihat cara instrumen itu didokumentkan menyebabkan pihak akhirnya berpuas hati terhadap apa yang dihasratkan oleh pemilik harta tu. So itu yang saya nampak bagaimana penerimaan dan bagaimana dokumentasi itu dibuat. Tapi kalau orang lain nak buat, dia tak faham benda ni, dia akan jadi keliru lah. Kadang-kadang ada peguam nak buat tapi dia tidak faham cara syarikat amanah buat, kadang-kadang dia akan jadi berlainan dan akan menyebabkan pertikaian lah, sebab memang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang tackle pasal isu bersyarat rukbah tadilah. Sebab memang mazhab Maliki, memang mazhab Syafi'i, hibah bersyarat rukbah contohnya ialah hibah itu sah, syarat rukbah itu terbatal. Syarat bahawasanya harta hibah kembali kepada pemberi hibah sahaja. Isteri mati maka dia jadi pusaka isteri. Itu yang mazhab Syafi'inya. Wallahualam. Okey. Terima kasih Tuan. Masa ada lagi sikit, kita sambung lagi satu je soalan Tuan. Soalan yang terakhir. Silakan teknikal. Daripada Auni Hasnan. Assalamualaikum Tuan. Boleh Tuan perincikan sedikit berkenaan hibah maradul maut dan apakah kesan-kesan yang akan dihadapi oleh penerima hibah? Silakan Tuan. Okay. Maradul maut ni ialah, pertamanya kita kena faham apa itu maradul maut. Maradul maut ni ialah suatu, kalau saya terjemahkan sebagai diambang mati. Diambang mati, bukan diambang wati, diambang mati. Maknanya suatu state, suatu keadaan, kondisi seseorang itu yang dia berada di dalam keadaan yang diambang kematian. Secara lebih spesifik, diambang kematian ini ulama itu adalah dalam tempoh 1 tahun. Sebab kalaulah dia memang sakit dia tu boleh membawa kematian, contohnya kanser. Tapi sakit dia tu lebih daripada 1 tahun. 1 tahun sakit kanser tak mati-mati, maka ulama moden dia kata itu bukan diambang maut, bukan maradul maut. Sebab itu dia panggil sakit yang berterusan. Dia kalau ikutkan di dalam enakmen wasiat dan enakmen wakaf negeri Selangor, dia sudah pun meminda definisi maradul maut tu, dia memasukkan elemen D, iaitu sakit itu adalah dalam tempoh 1 tahun. Sebab kalau lebih daripada 1 tahun, dia dikira sebagai sakit yang berterusan, dia bukan sakit maradul maut. So itu satu. Dan dia punya ciri-ciri maradul maut. Contohnya orang yang maradul maut ni dia sudah mengabaikan aspek dunia dia. Sebenarnya kalau dipertikaikan di mahkamah, hanya doktor yang boleh mengesahkan sama ada maradul maut atau tidak. Tapi kalau secara zahir kita, kalau kita lihat seorang itu dia sudah mengabaikan aspek dunia, buat tak tahu soal dunia, dia sudah tak minat tengok TV, dia sudah makan tak lalu, dia sudah tak minat membaca paper. Kerana ni orang tak baca paper, orang tengok online, tapi zaman dulu dia baca paper. Sebenarnya dia sudah tak minat untuk tengok berita, dia bagi dia kehidupan dia sahaja, iaitu macam mana dia nak survive, macam mana dia nak mengurangkan kesakitan, itu sahaja. Maknanya kalau kita lihat orang tu dah sampai tahap tu, maka kita boleh katakan dia berada dalam maradul maut. So maradul maut ini dia memberi kesan kepada hibah yang dibuat semasa maradul maut. Dia tidak dikira hibah. Sekiranya dia disahkan berada dalam kondisi maradul maut, maka hibah tadi hanyalah dikira sebagai wasiat. Maka dia berkuat kuasa setakat 1/3 sahaja, dan dia dikira sebagai wasiat, dia tidak kira sebagai hibah. Sebab orang yang maradul maut ni kadang-kadang state of mind dia tu sudah tidak sempurna lah. Dia sedar tak sedar. Isteri keempat dia, sebab isteri keempat dia ni masa dia sihat aja tengok dia, masa dia sakit tak nampak muka. Isteri keempat kata, macam mana aku nak pergi tengok? Sebab dia dah bedridden, dia tak boleh nak bergilir. Dulu dia bergilir datang. Sekarang ni dia tak boleh bergilir. Isteri pertama kata kau tak boleh masuk.
Tak jumpa lah isteri keempat. So dia tengok mana isteri keempat aku, dia pun tak ingat dia duduk kat situ je. Kan isteri pertama yang conquer. So dia kata dia pun bagilah hibah dekat isteri pertama sahaja, anak-anak isteri pertama, sebab dia bedridden di atas rumah isteri pertama. So dia menyebabkan kadang-kadang keseluruhan harta pun dia hibahkan sedangkan dia berada dalam keadaan maradul maut. Maka dari sudut kesannya maradul maut ini dari sudut hibahnya, maka dia dikira sebagai wasiat dan dia hanya terpakai 1/3 sahaja yang terpakai. Yang lebih daripada 1/3 ia dikira sebagai pusaka dan taklah dipusakakan kepada waris-waris yang lain lah, sebab kondisi dia tu kondisi maradul maut yang dia sendiri tidak untuk membuat transaksi tadi. Tapi kalau dia buat wasiat, memang wasiat dia terpakai, sebab wasiat memang terpakai 1/3. Cuma hibah itu dikira pada hukum wasiat. Dia macam itulah lebih kurang dia. Saya hari itu saya bahaskan tentang COVID-19. Adakah COVID-19 ni mereka yang positif COVID-19 dikira sebagai maradul maut? Tapi rupanya tidaklah, sebab sekarang COVID-19 positif sekeliling kita, mana maradul mautnya. Kalau zaman dulu tu mungkin. So sebab tu sekarang ni kalau nak kata COVID-19 sebagai maradul maut, mungkin kita boleh klasifikasikan COVID-19 stage 4 dan stage 5 mungkin maradul maut. Tapi COVID-19 stage 1 hingga 3 mungkin bukan maradul maut. Tapi doktor yang lebih yang mana expertnya adalah doktor yang boleh menentukan lah, sebab tak semestinya COVID-19 tu jadi maradul maut, tapi dia ada stage dia lah. Sebab kadang-kadang kita terlalu takut. Dah kena positif, sebenarnya bukan maradul maut, lepas tu sihat dan sebagainya lah. Sekarang lagi lah positif tu dah jadi macam biasa, kita menuju era endemik. So benda maradul maut ni kadang-kadang kita tak boleh spesifik kepada penyakit, sebab penyakit pada masa tu mungkin maradul maut, tapi bila dah jumpa obat dia tak jadi maradul maut lah. Sakit tu jadi sakit yang biasa dah. Sebab tu kadang-kadang setengah ulama dia katakan TB tu sebagai maradul maut. Mungkin pada zaman dia TB tu terlalu takut orang kena TB membawa mati, tapi mungkin zaman sekarang orang kena penyakit TB tak mati pun. So kadang-kadang kita tak boleh definisikan penyakit ni maradul maut. Tak boleh, kita kena definisikan mengikut status kesihatan, bukan status penyakit tu, sebab penyakit tu berubah daripada zaman ke zaman. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Jadi itulah jawapan yang memang cukup jelas daripada Tuan. Baik, dengan berakhirnya soalan terakhir sebentar tadi, kita sudah pun berada di penghujung program. Oleh itu, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu, berkongsi info, berkongsi maklumat yang bagi saya amatlah penting, terutama bagi mereka-mereka yang menghadapi masalah-masalah berkaitan hibah ini, dan juga ianya dapat menjelaskan sejelas-jelasnya kekeliruan mengenai hibah. Jadi saya mewakili pihak Fakulti Syariah Undang-Undang Kuis dan juga tim Klinik Runding Cara ataupun KRC untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan dan juga Persatuan Pengurusan Syariah Malaysia PJSM atas kesudian menjayakan program pada hari ini. Jadi itulah sahaja daripada kami. Saya mohon maaf kepada Tuan dan juga penonton FB Live jika ada kesilapan sepanjang saya menjadi moderator ini. Jadi semoga bertemu lagi. Saya sudahi bual bicara hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Tuan.